ما شاء الله. ممكن تريد أن تبدأ؟ يلا يلا نبدأ بسم الله. تفضل تفضل حبيبي. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min baini khalqihi wa khaliluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini kita sambung lagi kisah-kisah para anbiya dan juga para nabi. Kita telah sebelum ini kita dah bicarakan agak banyak juga para rasul yang ada disebutkan di dalam Al-Quran. Yang terakhir sekali pada minggu yang lepas kita dah habiskan cerita tentang Nabi Yusuf alaihi assalam. Jadi insya-Allah kali ini kita akan teruskan dengan silsilah ataupun kisah Nabi dan Rasul yang seterusnya, iaitu Nabi Ayyub alaihi salam. Sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelum ini, kebanyakan ataupun hampir semua daripada para nabi ataupun rasul yang datang selepas daripada era Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka ini datang daripada keturunan Nabi Ibrahim. Sama ada ianya kebanyakannya semuanya daripada susu galuh, boleh kata semua daripada susu galuh Nabi Ishaq lah. Dan mereka ini adalah merupakan nabi ataupun rasul daripada kalangan Bani Israel. Jadi salah seorang daripada Nabi Bani Israel yang akan kita bicarakan pada hari ini iaitu Nabi Allah Ayyub alaihi assalam, yang mana dalam kisah Nabi Ayyub alaihi salam ini terdapat banyak pengajaran yang boleh kita ambil manfaatnya, dan insya-Allah moga-moga kita jadikan panduan dalam kehidupan kita. Baik, Nabi Allah Ayyub alaihi salam daripada sudut nasab ataupun keturunannya ada diperselisihkan oleh para ulama. Sebahagian yang kata Nabi Ayyub ni adalah dia ayah dia nama Mus bin Raghwil bin Al-Ais bin Ishaq bin Yaqub, yang mana boleh kata dia ni adalah cicit kepada anak Nabi Ishaq alaihi salam. Okay. Walaupun mungkin yang rajihnya daripada pelbagai pendapat, nasabnya seperti apa yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq, iaitu Nabi Ayyub bin Amus bin Zarih bin Al-Ais bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalam, yang mana disepakati bahawa keturunan Nabi Ayyub ini tetap juga bersambung ke susur galur Nabi Ishaq alaihissalam. Dia datang daripada keturunan anak Nabi Ishaq yang bernama Al-Ais. Nabi Ishaq ada Nabi Yaqub. Nabi Yusuf ni daripada keturunan Nabi Yaqub. Nabi Ayyub ni di bawah sikit selepas sikit daripada era Nabi Yusuf, tetapi dia tak datang daripada keturunan Nabi Yaqub, tetapi dia datang daripada adik-beradik kepada Nabi Yaqub, iaitu Al-Ais bin Nabi Ishaq bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dikatakan nama kepada isteri Nabi Ayyub alaihissalam iaitu Rahmah bin Afraim bin Yusuf bin Yaqub. Jadi isterinya adalah cucu kepada Nabi Yusuf yang kita ceritakan kisahnya pada minggu yang lepas, dan beliau adalah seorang wanita salihah daripada keturunan Nabi Allah Yusuf alaihi assalam. Ada yang kata, ada juga pendapat yang mengatakan bahawa ibu kepada Nabi Ayyub ini adalah puteri kepada Nabi Lut. Nabi Lut ni siapa dia? Nabi Lut ni adalah anak saudara kepada Nabi Ibrahim. Baik, dalam Al-Quran Allah ada menyebut beberapa ayat tentang Nabi Ayyub alaihissalam. Antaranya Allah sebut dalam surah An-Nisa, Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا.
iaitu Allah kata sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Kami telah berikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan anak cucunya Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami telah berikan kitab Zabur kepada Daud. Para ulama tafsir, para sejarawan, antaranya termasuk Ibnu Kathir dalam Qasasul Anbiya, kata Nabi Ayyub alaihi salam dia seorang yang kaya. Jangan ingat nabi-nabi ni semua miskin je kan. Nabi Ayyub alaihi salam adalah pemilik harta yang melimpah ruah jika nak dibandingkan dengan orang-orang yang semisal dengan dia. Dia memiliki binatang, dikatakan binatang ternakan dia ribuan. Ada ribuan kambing, ribuan unta, macam-macam. Ada sangat banyak hamba sahaya dan memiliki tanah yang sangat luas di kawasan Al-Thaniyah di daerah Hauran yang bersempadan dengan negara Jordan dan juga Syria pada masa sekarang. Jadi dia berada di bumi Syam juga. Ibnu Asakir ada menceritakan bahawa tanah-tanah yang tadi itu daripada kawasan-kawasan dekat Hauran, dekat Thaniyah ni, semuanya milik Nabi Ayyub alaihi salam. Iaitu kita boleh katakan Nabi Ayyub ni juga adalah macam umpama hartanah lah. Dia memiliki harta, aset yang sangat-sangat banyak. Dia kaya. Dan Nabi Ayyub juga memiliki ramai anak dan isteri. Dulu syariat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang tidak ada melimitkan bilangan isteri, sesuai dengan keadaan zaman ketika itu, yang mana tiada limitasi daripada sudut isteri. Kita pernah dengar ratusan isteri Nabi Sulaiman. Bukan Nabi Sulaiman, bahkan mana-mana lah kalau kita tengok pemerintah pada zaman itu, orang-orang besar, kenamaan dan sebagainya, memang mereka ini, even raja di China sekalipun, kalau kita tengok siapa yang pernah pergi dataran Tiananmen dekat Beijing itu kan, dia ada lebih kurang 999 bilik gundik-gundik dia, yang dekat 1000 jumlah gundik-gundik raja ni. Itu dululah sebelum datangnya syariat Islam yang telah melimitkan isteri hanya kepada 4. Jadi bukan Islam yang telah mensyariatkan poligami ataupun yang buat awal-awal dulu. Sebaliknya, benda ini telah lama berlalu. Bahkan Islam yang melimitkan daripada tiada had kepada ada had. Kalau dulu kita baca kisah-kisah pemerintah di India, di China, di seluruh dunia sekalipun, mereka langsung tak ada limitasi daripada sudut tu. Maka Islam datang melimitkan hanya 4 sahaja yang dibenarkan dalam satu-satu masa. Baik. Kemudian Allah Azza wa Jal telah memberikan kepada Nabi Ayyub alaihi salam yang berupa kurniaan keluarga dan juga anak-anak lelaki dan perempuan. Nabi Ayyub ni karakter dia memang terkenal sebagai orang yang baik, bertakwa, sayang orang miskin, sangat-sangat dermawan. Dia orang yang rajin bersedekah, semua orang sayang pada dia. Dia juga orang yang terkenal duk bagi makan kepada orang miskin, duk menyantuni anak yatim, kaum-kaum du'afa yang lemah, dan juga Ibnu Sabil yang terputus makanan. Sampai Nabi Ayyub ni, dia pula bukan sekadar daripada sudut dia dengan manusia ni dahsyat, tetapi antara dia dengan Allah, ialah seorang Rasul kan. Dia diceritakan seorang yang sangat-sangat bersyukur kepada Allah. Dia always, dia tak macam kadang-kadang kita ni bila dapat serta nikmat ni kita lupa pada Allah. Tapi Nabi Ayyub ni always dia rajin bersyukur di atas nikmat yang Allah telah kurniakan. Dia banyak buat kebaikan, dia rajin beribadah kepada Allah. Yang mana ada sebuah riwayat yang menceritakan, wallahu taala alam kesahihannya, yang menceritakan bila malaikat pun bercerita sesama mereka tentang kehebatan ataupun kebaikan Nabi Ayyub ni, sampai kata Masya Allah, Nabi Ayyub ni memang bagus ni, sampai Iblis terdengar, dan Iblis ni dia tak puas hati. Dia kata kepada Allah yang Nabi Ayyub ni cuma dia baik disebabkan dia berharta, dan dia ni sebenarnya menyembah harta dia. Kalau dia tak ada harta, nanti dia tak bersyukurlah pada Allah. Dia akan kufurlah nikmat-nikmat tu, dan dia akan berubahlah sifat dia.
Maka Allah Azza wa Jalla kata tak, Nabi Ayub bukan hamba aku yang sedemikian. Maka Iblis pun berjanji, dia kata berikan kami peluang supaya kami dapat buktikan bahawa Ayub ini akan kufur setelah dia kehilangan harta-harta ataupun segala macam nikmat yang beliau miliki dan Allah izinkan. Maka kenikmatan itu mula satu persatu diambil daripadanya apabila beliau diuji dengan pelbagai musibah. Nabi Ayub, antara ujian yang paling berat adalah beliau diuji dengan penyakit kulit. Some riwayat kata penyakit juzam ataupun penyakit kusta yang dahsyat lah. Orang tahu kan, orang penyakit kusta ni akan dia punya daging-daging dia boleh gugur, boleh mengerikan, very very scary. Even pada minggu yang lepas masa tim kami Kak Majini, Ustaz Reza semua ni, masa kita pergi tengok orang-orang yang susah dekat lorong Haji Taib tu, kita tengok ada orang tu kaki dia sampai dah macam nampak tulang. Dia punya, subhanallah, saya nak tengok pun saya ngilu kan, sampai dia punya kaki tu dah macam nampak tulang, tak tahu apa punca dah. Tapi dia dah lama dah kat situ kan. Dia even bangun duduk macam tu saja. Kita pun tengok, ya Allah, macam mana lah kita boleh tolong masa tu. Yang Nabi Ayub ni yang selamat dalam diri dia cumalah hati dan lisan. Daging-daging dia dah mula repuk, jatuh, tinggal tulang, tinggal mungkin sendi-sendi urat sikit je. Cuma tinggal hati dan lisan beliau yang masih lagi selamat, dan beliau gunakan untuk banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jal, dan beliau berzikir kepada Allah dengan hati dan juga lisan dia. Nabi Ayub AS, dia tak seperti yang disangkakan oleh Iblis laknatullah, yang mana Iblis ini dia rasa bahawa Nabi Ayub ni tak boleh bersabar dan dia akan kufur bila harta-harta dia hilang. Bila Nabi Ayub ni dijangkiti oleh penyakit macam tu, orang-orang kampung dia mula jauhkan diri daripada Nabi Ayub. Jauhkan diri sebab ialah dia rasa bahawa penyakit Nabi Ayub ni jijik, mungkin dia khawatiri boleh memberikan jangkitan. Jadi mereka dah tak mau lagi bermuamalah dengan Nabi Ayub dan juga family Nabi Ayub. Jadi family Nabi Ayub yang ramai tu, masing-masing mula ramai yang keluar sebab tak tahan. Dia tak mau jadi cemuhan, cacian, dipandang serong oleh masyarakat. Jadi akibatnya lama-lama Nabi Ayub ni makin lama makin miskin, makin lama makin miskin. Sebab tak ada orang yang nak berurusan dengan dia dah. Semakin banyak dia punya binatang ternakan yang mati, yang kena dijual, tanah-tanah yang perlu digadai. Subhanallah, Allah yang memiliki segala kuasa. Allah yang boleh menarik rezeki kita bila-bila masa sahaja yang Allah kehendaki. Orang yang berada di kemuncak dunia sekalipun, dalam masa sekelip mata je boleh jatuh ke bawah, berada di terhumban, tersembam rebah kan. Tapi Nabi Ayub AS, dia tetap bersabar dan dia terus mengharapkan pahala daripada Allah Azza wa Jal. Dia sentiasa berzikir pada Allah siang dan malam, pagi dan petang, yang mana ketika semua orang sudah mula menjauhkan diri daripada Nabi Ayub, sampailah Nabi Ayub ni mengasingkan diri di satu tempat yang jauh daripada orang ramai. Cuma isterinya lah yang seorang ni lah, Rahmah ni sahajalah yang nak teman Nabi Ayub. Yang lain-lain dah mula tinggalkan dia. Sampai isterinya pun merasa lelah, penat juga untuk siapa tak penat nak uruskan suami dia dalam keadaan yang sedemikian, orang pun tak nak dekat dengan dia lah, semua takut isteri dia ada membawa jangkitan tersebut, ya, menjauhkan. Kita tengok orang-orang kita ni kan, dulu pun masa kena penyakit-penyakit macam COVID ni, walaupun zahirnya tu tak ada apa pun, tapi luaran tu tak adalah mengerikan apa, tapi orang pun dah mula panik nak jauhkan diri semua. Ini apatah lagi kita tengok penyakit-penyakit macam Nabi Ayub. Everyone sangat-sangat scary dan memandang sinis. Al-Imam Suddi dia ada cerita bahawa Nabi Ayub ni dia menderita sakit, memang sampai sangat-sangat kurus. Daging-dagingnya pun dah mula gugur hilang, hingga urat saraf dan tulangnya dah terlihat, dah boleh ternampak. Subhanallah, tak tahulah macam mana rupanya, mengerikan kan. Sampai syaitan cuba untuk nak menggoda Nabi Ayub masa beliau ditimpa oleh musibah, tapi Nabi Ayub AS sekadar mengatakan,
alhamdulillah alladhi huwa a'taha wa huwa akhadhaha. Segala puji bagi Allah, dialah yang memberi dan dialah pula yang berhak untuk nak mengambil. Lalu Nabi Ayub menyebutkan bahawa dia tidak memiliki harta dan jiwa sama sekali. Nabi Ayub alaihissalam menderita penyakit yang kronik sampai kawan-kawannya mula menjauhi dia, orang ramai berasa jijik dan dia diusir daripada daerah dia. Dia pernah dikatakan dia buang di tempat pembuangan sampah di luar kampung halamannya dan orang ramai tak mau untuk nak berhubung dengan dia. Tak ada siapa pun yang nak dekat dengan Nabi Ayub kecuali isterinya ini, satu-satunya isterinya ini, dan isteri-isteri lain pun dah tinggalkan dia. Rahmah ni lah yang memenuhi segala keperluan dia, dan sebab Rahmah ni tahu kebaikan-kebaikan Nabi Ayub pada masa lampau, kasih sayang kepada dirinya. Lebih kurang Nabi Ayub ditimpa penyakit ni sekitar umur dia 70 tahun. Dan isteri dia yang ni lah yang selalu mendampingi dia, mengubati dia, membantu dia untuk nak membuang hajat dan sebagainya, dan segala macam untuk nak uruskan. Jom kita bayangkan, even kalau kita tengok family kita ada yang terkena penyakit stroke pun, kita tengok betapa tensionnya juga pasangannya untuk nak menguruskan dia kan, dengan emosinya, dengan susah payahnya dan sebagainya. Tapi Rahmah ni adalah isterinya yang sangat-sangat penyabar. Bayangkan di kala penyakit orang semua nak jauhi, tinggal tulang daging pun dah gugur, tapi dia masih lagi setia. Subhanallah, ini isteri yang luar biasa. Maka keadaan si isteri pun makin lama makin lemah dan harta-hartanya makin terhakis, dan dia terpaksa juga menjadi pembantu kepada orang lain untuk nak mendapatkan upah, untuk nak membeli makanan dan memenuhi segala keperluan. Semoga Allah meridai isteri yang mulia ini. Rahmah seorang wanita yang sangat bersabar bersama dengan suami dia, walaupun harta dan anak keturunan mereka musnah tanpa sebarang sisa. Beliau Rahmah ini turut merasakan musibah yang menimpa suaminya. Dia tidak mempunyai apa-apa dan terus menjadi pembantu yang mengambil upah daripada orang lain. Sebelumnya bayangkan, ini mungkin level-level, kita kata level-level VVIP ni. Rahmah ni level-level Puan Sri, Datin Sri ke apa yang besar-besar ni. Jadi tapi sekarang ni subhanallah, daripada orang yang diliputi oleh penuh kebahagiaan, kenikmatan, kecukupan, dah berubah situasi dia kan. Dan betul Nabi SAW bagi tahu kita ni semua adalah milik Allah dan hanya kepada Allah lah kita kembali. Nabi SAW pernah bersabda bila ditanya oleh sahabatnya, ayyun nasi asyaddu balaan, manusia mana yang paling diuji? Maka Nabi SAW menjawab, asyaddun nasi balaan al-anbiya thumma salihun thumma al-amthalu fal-amthal. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang yang saleh, kemudian adalah orang yang seterusnya yang menghampiri mereka. Dan Nabi juga pernah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan lain-lain, yubtala ar-rajul ala hasabi dinihi fa in kana fi dinihi salabah zida fi bala'i. Seseorang itu akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Apabila agamanya kuat, maka ujiannya juga akan bertambah kuat. Jadi Allah akan uji ini berdasarkan kepada keimanan kita. Dan segala ujian yang menimpa Nabi Ayub alaihissalam hanya menjadikan Nabi Ayub ini lebih bersabar, lebih mengharapkan pahala, memuji, bersyukur kepada Allah. Bahkan ada sebuah peribahasa yang diambil daripada kesabaran Nabi Ayub alaihissalam dan pelbagai bentuk ujian yang menimpa beliau. Dan nanti insya-Allah kita akan ulas pelbagai hikmah dan pengajaran yang kita boleh ambil daripada ujian yang menimpa Nabi Allah Ayub alaihissalam. Sebahagian mufassirin, Al-Imam Al-Mujahid contohnya, beliau pernah mengatakan bahawa Nabi Ayub alaihissalam adalah orang pertama yang terkena penyakit gatal-gatal kulit. Cuma para ulama berbeza pendapat berkaitan dengan berapa lama Nabi Ayub alaihissalam menghadapi ujian ini. Berapa tahun? Ada yang kata Nabi Ayub diuji 7 tahun, ada yang kata tempoh-tempoh yang lain. Contohnya Hasan Al-Basri, dia kata Nabi Ayub diuji 7 tahun. Beliau pernah dibuang di tempat pembuang sampah Bani Israel sampai cair-cairan, mungkin nanah ke apa yang meleleh daripada tubuhnya.
Tapi ada juga pendapat yang lebih kuat seperti pandangan Humaid dan Ibn Shihab yang mengatakan bahawa Nabi Ayub ni diuji dengan penyakit ni selama 18 tahun lama dia. 18 tahun, bukan 8 tahun, bukan 18 bulan. 18 tahun. Can you imagine that? Penyakit yang begitu mengerikan ini kita perlu tempuhi 18 tahun lamanya. Subhanallah. Situasi dia, daging-daging dia jatuh sampai tidak tersisa selain daripada tulang, urat. Dan pernah diceritakan bahawa isteri dia taburkan macam abu ke apa untuk jadi alas tidur dia, mungkin untuk nak elakkan jangkitan. Ini penyakit yang mengerikan. Dan Syekh Asy-Syanqiti yang penulis karangan tafsir Adwa'ul Bayan, dia pernah sebut bahawa penyakit ini secara spesifik, dia pernah sebut jenis penyakit ini dan berapa lama beliau menderita. Tapi beliau mengatakan bahawa ini semua adalah daripada sumber-sumber Israiliyat yang diceritakan. Maka sampailah tempoh yang lama tu, isteri dia minta kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub dia kata, wahai suami aku, sekiranya engkau berdoa kepada Allah, nescaya Allah akan memberikan kelapangan kepada kamu. Maksudnya, you are Rasulullah, you are kekasih Allah. If you asking Allah to heal you, insya-Allah Allah akan akan sembuhkan kamu. Kenapa kau tak nak berdoa? Kenapa kamu biarkan saja penyakit? Kamu terus bersyukur, cakap alhamdulillah, alhamdulillah. Nabi Ayub alaihi salam, apa jawapannya? Dia kata, aku telah menjalani kehidupan yang sihat, penuh bahagia, penuh nikmat selama 70 tahun. Sangat sikit sekali bila mana Allah uji aku selepas 70 tahun ini dengan ujian ini. Takkan aku tidak boleh bersabar. 70 tahun Allah dah bagi kita nikmat. Isteri Nabi Ayub terkejut. Mestilah dengar jawapan suaminya yang penuh sabar ini. Dan sampai satu tahap, dan bila orang pun tak nak dah nak tolong family Nabi Ayub ini, orang tak nak ambil isteri Nabi Ayub dia untuk bekerja lagi sebab dirisau penyakit tu akan tersebar ataupun berjangkit. Maka sampai ke tahap isteri Nabi Ayub ini menjual tocang-tocang rambut dia. Anak rambut dia tu pun dia boleh jual untuk nak ditukar beli dengan beberapa kadar sikit makanan sahaja yang dapat. Sampai bila Nabi Ayub terlihat rambut isterinya semakin botak, maka dia tanya kepada isteri, daripada mana engkau dapat makanan-makanan ini? Dan Nabi Ayub kata, aku tak mau makan selagi engkau tak bagi tahu daripada mana engkau dapat makanan ini. Isteri dia mula-mula kata, aku bekerja dengan orang lah. Tetapi makin lama bila nampak rambut isterinya tu semakin hilang, maka Nabi Ayub pun rasa sedih. Maksudnya sampai ke tahap dia dah sampai keadaan isterinya begitu susah sekali nak menguruskan dia. Nabi Ayub boleh bersabar kalaulah dirinya yang ditimpa ujian. Tetapi bila dia tengok isterinya yang dalam keadaan kesusahan, isterinya tak pernah merungut, isterinya tidak membuat wajah yang tidak senang walau sekali, maka Nabi Ayub berasa sedih, simpati. Maka Nabi Ayub alaihi salam pun berdoa kepada Allah. Tapi doa Nabi Ayub ini very interesting. Cuba kita tengok. Allah sebut dalam suratul Anbiya doa Nabi Ayub. Allah kata, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Itu doa Nabi Ayub alaihi salam. Apa kata dia? Nabi Ayub kata, ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, sedangkan engkau sahajalah yang lebih mengasihani daripada segala lain yang mengasihani. Bayangkan doa Nabi Ayub. Nabi Ayub malu nak minta. Nabi Ayub malu nak minta supaya Allah sembuhkan dia. Nabi Ayub boleh minta, tak salah. Tetapi dia malu. Apa yang dia cuma hanya cakap, ya Allah, sesungguhnya aku telah diuji, ditimpa penyakit, dan engkaulah yang paling pemurah pengasih daripada sekalian-sekalian pengasih yang lain. Dia memuji Allah dan dia cakap sebagai tahu aku ini ditimpa penyakit. Dia tak kata, ya Allah sembuhkanlah aku, sembuhkanlah aku. Dia malu.
Itu doa Nabi Ayub. Tapi Allah tahu, Allah faham. Subhanallah. Dan Nabi Ayub ni, dia ada 2 orang saudara. Satu hari, kedua-dua orang saudara dia datang menziarahi Nabi Ayub AS. Tapi dia orang tak sanggup nak dekat sebab bau busuk kan. Maka mereka 2 pun berdiri daripada jauh, takut berjangkit dan sebagainya. Dan salah seorang pun kata, sekiranya Allah mengetahui kebaikan Nabi Ayub, nescaya dia tidak akan mengujinya dengan ujian seperti ini. Maksudnya orang dah mula cakap, kalau betul dia ni selama ni dibuat baik tu ikhlas, takkanlah Allah nak bagi ujian begitu kepada dia. Ini juga apa yang kita hadapi selama ni kan. Kita mula menyalahkan takdir, kita mula kata, oh kalau Allah sayang aku, kenapa aku ni banyak buat baik, aku jaga solat, kenapa Allah uji aku begini kan. Ingat balik kisah Nabi Ayub ini, moga dia menjadi iktibar bagi kita. Nabi Ayub pun terkejut dengan perkataan kedua-dua saudaranya itu. Dan Nabi Ayub pun berdoa, ya Allah, sekiranya engkau mengetahui bahawa aku tidak pernah bermalam dalam keadaan kenyang, aku sangat tahu, aku ni jenis orang yang tahu kat mana orang-orang yang kelaparan, benarkanlah ucapan aku ini. Sampai dalam riwayat tu kata, kedengaran suara daripada langit yang telah membenarkan kata-kata Nabi Ayub itu. Bila orang kata dia ni, Allah tak sayang dia, Nabi Ayub ni macam berpura-pura selama ni membantu orang. Nabi Ayub doa lagi, ya Allah, sekiranya engkau tahu bahawa aku tidak pernah memiliki 2 pakaian pun. Bayangkan Nabi Ayub kaya, tapi dia kata, aku tak pernah nak tambah koleksi pakaian aku, sedangkan aku tahu ada orang lain dalam keadaan telanjang, tak mampu untuk nak memakai pakaian. Maka benarkanlah ucapan ini. Maka kedengaran suara daripada langit yang membenarkan ucapan itu. Subhanallah, Nabi Ayub AS. Dia kata, aku tidak tidur dalam keadaan kenyang jika aku tahu di luar sana ada orang yang masih lagi dalam kelaparan. Aku tidak menambah pakaian aku ini selagi mana aku tahu di luar sana ada orang yang tak mampu untuk nak menutup badannya. Itu Nabi Allah Ayub AS. Kita pula, kita tahu, tapi kita terus menambah dan macam-macam. Itu beza antara iman para anbiya dan juga pada iman-iman kita ni lah. Dan kemudian Nabi Allah Ayub AS pun sujud. Dia doa, ya Allah, dengan kemuliaan-Mu, aku tidak akan mengangkat kepala aku selama-lamanya sebelum Engkau hilangkan penyakit ini daripada aku. Finally, Nabi Ayub pun minta daripada Allah. Dan Nabi Ayub AS, dia minta, dia kata, aku tak akan bangun sampailah Allah sembuhkan penyakit aku ini. Sebab dia sedih tengok isteri dia semua. Maka Allah Azza wa Jalla sebut tentang kesembuhan Nabi Ayub ini. Allah sebut dalam surah Sad, wadhkur abdana ayyuba idh nada rabbahu anni massani asyaitanu binusbin wa adhab urqud birijlik هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. Allah kata, ingat, Allah suruh kita ni semua, ingatlah akan hamba kami Ayub ketika dia berdoa menyeru Tuhannya, ya Allah, sesungguhnya aku telah diganggu oleh syaitan dengan kepayahan dan seksaan. Maksudnya syaitan itulah yang menyebabkan penyakit-penyakit itunya datang. Maka kemudian bila Allah nak sembuhkan Nabi Ayub, Allah kata, hentakkanlah kakimu ini dan akan keluar air yang sejuk untuk kamu mandi dan minum. Maksudnya bila Nabi Ayub mandi tu, insya-Allah dia akan sembuh, dan kami anugerahkan dia, keluarganya, dan kepada mereka sebanyak mana rahmat kami dan pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran. Ambillah dengan tangan kamu ini sedikit rumput, maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati Ayub itu seorang yang sabar. Dialah seorang sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Bayangkan Allah puji Nabi Ayub. Allah kata, ni'mal abd. Allah kata, inna wajadnahu sabiran ni'mal abd. Sesungguhnya kami mendapati dia seorang yang sabar dan sebaik-baik hamba. Allah puji sebaik-baik hamba. Ya Allah, Allah puji dia seorang yang sangat penyabar. Apa lagi yang kita nak? Apa lagi yang lebih menggembirakan kita daripada pujian Allah kepada kita, pujian Tuhan kepada hamba-Nya yang dhaif ini.
Allah begitu penyayang. Dan Allah telah memerintahkan Nabi Ayub alaihi salam untuk nak mandi daripada air yang memancar tersebut hinggalah keseluruhan penyakit yang didertai olehnya hilang. Dan kemudian Allah perintahkan untuknya minum air yang keluar tersebut, maka beliau pun sihat luaran dan dalaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang Bukhari, Nabi pernah cerita, Nabi kata, baina Ayyub yaghtasilu uryanan fakharra alaihi jaradun min dhahab faja'ala Ayyub yahtathi fi thawbih fanadahu rabbuhu ya Ayyub alam akun aghnaytuka amma tara qala bala wa izzatika walakin la ghina bi an barakatika. Di saat Ayyub mandi dalam keadaan yang telanjang, tiba-tiba jatuhlah seekor belalang daripada emas. Lalu Ayyub alaihissalam pun bawa dia di baju dia, dan Allah berfirman, bukankah aku telah mencukupimu daripada apa yang engkau lihat? Maka Nabi Ayyub kata, betul, benar wahai Rabbku, akan tetapi aku tidak akan merasa cukup daripada barakahmu. Maka Syekh As-Sabuni dia ada bagi tahu bahawa cara diberi kesembuhan oleh Allah kepada Nabi Ayyub ni, iaitu selepas beliau berdoa kepada Allah, maka Allah wahyukan Nabi Ayyub ni untuk hentakkan kaki dia ke bumi, kemudian dilakukan dan keluar daripadanya mata air yang sejuk, dan dia telah diperintahkan untuk minum dan mandi. Kemudian Allah sembuhkan dia dan kembali balik kekuatan dia. Cuma ada juga beberapa isu lah kan tentang penyakit Nabi Ayyub ni. Salah satu daripada sifat Nabi adalah yang dikatakan ismah ataupun maksum. Kan ada orang kata, macam mana Nabi Ayyub ni sebagai seorang nabi boleh sakit macam tu, orang pun boleh sampai menjauhi jijik kepada dia, sampai salah faham maksud maksum. Para nabi itu maksum, tapi maksud ismah ataupun maksum itu ialah nabi tidak melakukan dosa besar, Nabi tidak melakukan perkara yang mencari marwah, dan Nabi SAW tidak, itu orang kata salah satu unsur maksum. Ada orang kata tidak dipandang jijik oleh masyarakat. Itu perbahasan. Tapi kata Al-Maghari, dia kata dalam kisah lain yang dinyatakan pada ayat ini dan ayat-ayat lain, terdapat banyak pengajaran. Di samping itu, kisah Nabi Ayyub ini menyedarkan manusia bahawa dunia ini hanyalah ladang akhirat, sementara kewajipan seseorang ialah bersabar terhadap cubaan yang diterai di dunia, kemudian bersungguh-sungguh ketika menunaikan hak Allah dan bersabar dalam keadaan senang maupun susah. Okey, but apa yang lebih penting ialah daripada apa yang kita nak kisahkan tentang Nabi Ayyub alaihissalam ini adalah pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Okey, apa dia pengajaran? Pengajaran is very important. Kisah para anbiya ini tidak memberikan kita manfaat yang banyak sekiranya kita tidak ambil pengajaran daripada kisah Nabi Ayyub. Yang pertama sekali pengajaran, okey, take note everybody. Jadikan dia sebagai satu panduan, moga dijadikan sebagai satu amalan bagi kita. Pengajaran yang pertama adalah, bila kita kaya, Allah berikan kekayaan, kenikmatan kepada kita, jadilah orang kaya yang bersyukur dan rajin menderma. Kalau Allah uji kita dengan kemiskinan, jadilah orang miskin yang bersabar. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'un syakar fakana khairan lah wa in asabathu dharra'un sabar fakana khairan lah. Alangkah ataupun sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seluruh urusannya itu baik. Ini tidaklah kita boleh dapati selain daripada orang yang beriman. Jika mereka mendapat kesenangan, mereka akan bersyukur, itu baik baginya. Dan jika mereka mendapat kesusahan, maka mereka bersabar, dan itu juga baik baginya. Pengajaran yang kedua, tengok Nabi Ayyub alaihissalam, dengan kekayaan yang beliau miliki, beliau tidak pernah sombong, kerana beliau tahu kekayaan itu sebenarnya ujian. Kan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an pernah dalam satu surat yang dikirimkan kepada Abu Musa Al-Asy'ari, antara isinya Umar pesan, dia kata, sentiasalah berasa qanaah ataupun kecukupan dengan rezeki dunia yang telah Allah berikan kepadamu.
Kerana Ar-Rahman itu mengurniakan lebih kepada sebahagian hambanya dalam hal rezeki. Bahkan yang dilapangkan rezeki itu sebenarnya sedang diuji, sebagaimana yang kurang rezekinya juga sedang diuji. So, jangan lupa jadilah orang yang tidak sombong dalam apa sekalipun keadaan kita. Pengajaran yang ketiga, ingat bahawa kekayaan itu adalah kurniaan ilahi. Kalau kita faham konsep itu, maka kita tidak akan leka dengan kenikmatan dunia yang sementara itu, dan kita juga tidak akan terlalu bersedih jika kita kehilangan. Kita boleh ambil contoh daripada kisah ibu kepada Anas bin Malik, sahabat Nabi SAW, Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Pernah ketika dia berkata kepada suaminya Abu Talhah, masa tu anak lelaki dia baru meninggal dunia. Jadi apa yang dia buat, dia menghiburkan suami dia di malam hari, dia nak pujuk suami dia, nak bagi tahu anak dia dah meninggal. Dia takut suaminya marah kan, suami dia baru balik daripada musafir. Dia macam mana dia nak bagi tahu anaknya telah meninggal masa suami dia sedang bermusafir. Jadi dia layan dulu suami dia, dia bagi makan sedap-sedap semua sampai suami dia dah rasa cukup happy. Maka dia kata, ya Aba Talhah, ara'aita la'aw anna qauman a'aru 'ariyatahum ahla baitin fatalabu 'ariyatahum alahum ayyamna'uhum qala la qalat fahtasib ibnak. Ditanya, wahai abang, macam mana, apa pandanganmu kalau ada satu orang itu dia bagi pinjaman kepada kita, adakah bila mereka nak minta balik pinjaman itu kita tak bagi balik? Abu Talhah kata tak boleh lah, kena pulangkan balik. Maka Ummu Sulaim pun jawab, bersabarlah dan carilah ganjaran Allah di atas kesabaran kerana kita telah kehilangan anak lelaki kita. Itu betapa cerdiknya Ummu Sulaim. Itu pengajaran yang ketiga. Pengajaran yang keempat, semua ujian yang kita terima, baik sakit, kehilangan, apa sekalipun kita panggil sebagai musibah ini, hakikatnya dia adalah kafarah yang menghapuskan dosa-dosa kita. Itu kesabaran. Jika kita sabar itu, maka dia akan menjadi kafarah. Nabi SAW pernah bersabda, ma min muslim yusibuhu adhan min maradin fama siwah illa khattallahu bihi sayiatihi kama tahuttu syajaratu waraqaha. Setiap muslim yang terkena musibah penyakit ataupun selainnya, maka pasti akan dihapuskan dosa dan kesalahannya sebagaimana pokok yang menggugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri riwayat Muslim dan juga Bukhari, Nabi SAW bersabda lagi, ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin wala adhan hatta syaukatu yashakuha illa kaffarallahu biha min khatayah. Tidaklah seorang mukmin itu ditimpa rasa sakit, rasa keletihan, rasa khawatir, rasa sedih, rasa susah hati, ataupun apa-apa yang menyakitinya, even duri yang kecil itu yang menusuk kakinya juga, semuanya itu akan menjadi kafarah yang menghapuskan dosa-dosanya. Namun bagaimana kita bersabar? Iaitu kita sabar, kita ikhlas kepada Allah, kita mengadu kepada Allah, kita bersabar di awal musibah kita, bukan masa awal-awal tu kita maki hamun, kita meraung-raung, kita menjerit. La, kata Nabi SAW, innamas sabr inda sadmatil ula. Sesungguhnya ganjaran kesabaran itu bersama dengan hentakan yang pertama. Pengajaran yang kelima, apa pun penyakit, apa pun kesusahan yang menimpa kita, selagi hati kita ini tidak rosak, selagi lisan kita masih ada, teruslah berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Tengok Nabi Ayub alaihi salam, walaupun daging-dagingnya dah gugur, tetapi hatinya, jantung hatinya masih lagi berfungsi dengan baik, akalnya masih lagi waras, lisannya masih lagi boleh digerakkan, maka beliau gunakan untuk berzikir kepada Allah dalam keadaan yang sakit. Dalam seorang lelaki pernah datang kepada Rasulullah, dia tanya kepada Rasulullah, ayyun nasi khairun? Qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Wa qala al-akharu ya Rasulullah inna syara'i' al-Islam qad kathurat alayya famurni bi amrin atathabbatu fihi. Faqala la yazalu lisanuka ratban min dhikrillahi azza wa jalla.
Nabi sebut tentang pesanan dia, hendaklah lisanmu selalu basah dalam berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian pengajaran yang keenam yang kita boleh ambil, setiap orang akan diuji sesuai dengan tingkatan iman. Kan itu yang tadi kita dah bacakan bila Nabi sebut al-anbiya, manusia yang paling teruk diuji adalah para anbiya, thumma salihun, kemudian orang-orang yang saleh, thumma al-amthalu fal-amthalu minan nas, kemudian manusia yang lebih hampir dengan mereka keimanan mereka itu, yubtalar rajulu ala hasabi dinihi fa in kana fi dinihi salabatun zida fi bala'ih, manusia itu akan diuji sesuai dengan keimanan agamanya. Kalaulah agamanya itu kuat, maka ujiannya juga akan ditambah. Wa in kana fi dinihi riqqatun khuffifa anhu, dan kalaulah agamanya itu ringan, ujiannya juga ringan. Wa ma yazalul bala'u bil 'abdi hatta yamshi 'ala dhahril ard laisa 'alaihi khati'ah. Seorang hamba yang ditimpa musibah dan ujian itu, dia akan berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan tanpa dosa sekiranya dia bersabar. Hadis riwayat Ahmad. Pengajaran keenam, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah semua, kalau kita inginkan ataupun kita nak kuatkan kesabaran kita, kita semua akan ditimpa ujian oleh Allah. Semua orang ada ujian masing-masing. Jangan ingat ujian ni hanya dalam bentuk harta, tetapi ujian dalam bentuk macam-macam, hati, sikap, agama orang sekeliling kita, macam-macam. Bila kita diuji dengan satu ujian yang kita rasa sangat berat untuk nak kita terima, ingat cubaan yang lebih berat yang diterima adalah terhadap para nabi. Para nabi lah yang paling teruk sekali diuji. Segala macam ujian mereka telah lalui. Nabi SAW pernah pesan kepada kita, "Idza usiba ahadukum bi musibatin falyadhkur musibatahu bi fa innaha a'zamul masaib 'indah." Kalau ada orang antara kalian yang ditimpa oleh musibah, ingatlah musibah yang menimpa diriku. Musibah yang menimpa aku ini lebih berat daripada yang menimpa diri dia. Betul. Apa ujian yang tidak pernah menimpa Nabi SAW? Nak kata kita kehilangan anak, Nabi SAW juga kehilangan semua anak-anaknya di kala hayatnya, kecuali Fatimah sahaja yang meninggal 6 bulan selepas kewafatan Rasulullah SAW. Nak kata Nabi SAW tidak pernah kehilangan harta benda, baginda pernah dihalau keluar sehelai pinggang. Nabi tidak pernah kenyang dalam seumur hidupnya. Makanannya begitu simple. Nabi sampai dia berdarah, berperang, hilang gigi, kehilangan sahabat handai, dimaki, dicaci, dihina, dikutuk, difitnah dan macam-macam ujian Nabi SAW. Kerana kerana keimanan yang kuat tu, orang sekarang ni akan mudah depression dan sebagainya. Tapi Nabi SAW ujiannya lebih berat daripada ujian-ujian yang menimpa diri kita. Dan kemudian pengajaran yang ke-8, musibah yang menimpa kita sebenarnya sangat sikit dibandingkan dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ramai daripada kita ni bila rasa ditimpa oleh musibah, dia terus rasa macam Allah tak sayang dia. Seolah-olah dilupa nikmat-nikmat yang telah Allah kurniakan kepada dia selama ini. Tengok, kita ambil pengajaran daripada apa yang dikatakan oleh Nabi Ayub AS kepada isterinya. Bila isteri dia minta supaya Nabi Ayub berdoa kepada Allah supaya diberi kesembuhan, maka Nabi Ayub jawab, aku ini telah diberikan kenikmatan, kesihatan, segala macam kebaikan, dah 70 tahun Allah bagi pada aku. Dan sikit sangatlah apa yang menimpa ujian aku sekarang ni. Takkanlah sekarang ni aku tak boleh nak bersabar sikit, sedangkan 70 tahun aku hidup dalam keadaan penuh nikmat. Pengajaran yang ke-9, syaitan boleh sahaja untuk nak memudaratkan badan kita dengan izin Allah, boleh memudaratkan harta kita, boleh memudaratkan keluarga kita, sebagaimana yang disebutkan dalam surah As-Sad, wadhkur abdana ayyuba idh nada rabbahu anni massaniya syaitanu binusbi wa adab. Nabi Ayub kata, ya, sesungguhnya aku ini telah diganggu oleh syaitan dengan kepayahan dan azab. Dan mudarat agama itu lebih teruklah. Innahu laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun innama sultanuhu 'ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi musyrikun. So syaitan ni boleh bagi mudarat kepada agama kita. Syaitan juga boleh memberikan mudarat kepada kesihatan kita. Dan
apa nama, melalui sihir, penyakit ain dan sebagainya. So itu dengan izin Allah, syaitan boleh memberikan mudarat kepada kita the way yang kita tak tahu macam mana. Sebab syaitan ini dia boleh masuk dalam salur darah kita. So kita daripada segi penglihatan kita, pengetahuan sains kita, kita nampak secara zahirnya, tapi kita tak tahu how the apa nama perjalanan yang sebenar. Kita tak nampak alam gaib itu kan. Baik, pengajaran yang 10 yang kita boleh ambil, bila kita ditimpa oleh sebarang musibah, jangan lupa banyakkan berdoa kepada Allah. Itu adalah antara, kalau Allah makbulkan doa kita, itu antara punca musibah kita insya-Allah akan dihilangkan. Dan itulah yang terjadi kepada Nabi Allah Ayub. Dia minta doa kepada Allah, anni masani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku telah ditimpa penyakit dan engkaulah yang maha penyayang daripada sekalian penyayang-penyayang yang lain. Doa kepada Allah dan terus jadikan diri kita ini ada asbab untuk doa kita ini dimakbulkan. Jangan pula kita berdoa tapi kita penuh bergelumar dengan harta yang syubhah, yang haram. Macam mana doa kita ni hendak dimakbulkan oleh Allah. Pengajaran yang ke-11, kalau kita ingin mengadukan hajat dan kesusahan kita, adukanlah kepada Allah, bukan mengadu pada makhluk sangat. Janganlah kita hanya letakkan aduan kita. Boleh kita nak bercerita kepada kawan kita, boleh, tapi jangan lupa untuk nak mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah yang dimaksudkan dalam Al-Quran, fasbir sabran jamila, bersabarlah kamu dengan sabar yang baik. Yang mana Imam Al-Qurtubi rahimahullah, dia kata bahawa sabar yang baik di sini maksudnya adalah sabar tanpa merasakan putus harapan dan tanpa mengeluh kepada selain daripada Allah Azza wa Jalla. Pengajaran yang seterusnya, itu pengajaran yang ke-12 kan, kita bila berdoa kepada Allah boleh untuk nak kita bertawassul dengan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik kan. Tengok apa nama, apa yang Allah sebut dalam Al-Quran, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah yang memiliki nama-nama yang mulia, maka berserulah, doalah kepada dia dengan nyebut Asmaul Husna tersebut. Maka ketika kita berdoa, kita boleh sebut macam contohnya, ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, sesungguhnya engkau maha pemurah, pengampun lagi maha penyayang. Bila kita minta ya nak ampunkan kita sebut, ya Allah, engkaulah yang maha pengampun. Kalau kita minta Allah kasihi kita, ya Allah, engkaulah yang maha penyayang. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Ayub AS, wa anta arhamur rahimin, wa anta arhamur rahimin. So itu antara salah satu daripada asbab doa kita insya-Allah akan dimakbulkan selagi mana kita tak ada penghalang yang lain. Bahkan dalam hadis riwayat Tirmizi sendiri pun Nabi SAW antara doa dia kata ya Hayyu ya Qayyum. Disebut ya Hayyu ya Qayyum. Itu antara nama-nama Allah, bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. So antara doa yang paling afdal adalah doa yang kita bertawassul kepada Allah dengan namanya dan juga sifatnya yang mulia. Pengajaran yang ke-13 iaitu kalau kita tengok Nabi Ayub alaihissalam, walaupun Nabi Ayub ini sakit, tapi isteri Nabi Ayub, subhanallah tabarakallah, terus setia berkhidmat kepada suaminya. Sampai Nabi Ayub ni dia geram kat isteri dia, nazar untuk nak pukul 100 kali pukulan bila dia tengok isteri dia botakkan kepala dia tu kan. Dan Nabi Ayub ni bila dah sembuh, dia takkan nak pukul 10 kali kan. Isteri 100 kali ni baik sungguh isteri dia, tak sanggup lah, apalah, suami isteri yang telah berbakti pada suami. So Allah kata tak apa, kamu dah nazar, kamu kena buat, ikat semua 100 ranting yang nipis-nipis tu, dah pukul macam tu je, pak, dah cukup. Sebahagian isteri kadang-kadang memang tak tahan lah dalam benda macam ni, tak sabar kan. Mungkin bangkang pada suaminya, mungkin tak boleh handle emosi suami dia ketika itu, apatah lagi bila suami dia mungkin dah kehilangan nikmat. Tapi Nabi SAW ingat apa yang Nabi SAW pesan kepada para wanita muslimah di luar sana. Nabi kata, idza sallatil mar'atu khamsaha wa samat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Kalau seorang wanita itu selalu menjaga salat 5 waktu, berpuasa sebulan di bulan Ramadan,
menjaga maruahnya, kemaluannya daripada perbuatan zina, dan benar-benar taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepada wanita yang memiliki sifat yang mulia ini, masuklah ke dalam syurga melalui pintu mana sahaja yang engkau kehendaki. Hadis riwayat Ahmad. Kan? Kalau kita tengok hadis Husain bin Mihsan, masa diceritakan ada seorang bibinya lah pernah datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana suatu keperluan, dan selesainya dari keperluan tersebut Rasulullah bertanya kepada dia, adzatu zawji anti? Qalat na'am. Qala kaifa anti lahu? Qalat ma aluhu illa ma ajaztu an. Qala fanzuri aina anti min fa inna ma huwa jannatuki wa naruk. Nabi kata, adakah engkau sudah bersuami? Maka isteri kepada Husain dia pun jawab sudah. Dan Nabi tanya dia, macam mana sikap engkau terhadap suamimu? Dan dia jawab, aku tak pernah mengurangi hak dia kecuali dalam perkara aku yang aku tak mampu. Rasulullah menjawab, Rasulullah kata, lihatlah di mana posisi kamu dalam pergaulan. Maksudnya you muhasabah sendiri how you berinteraksi, how you bergaul dengan suami kamu, kerana suamimu adalah syurga dan ataupun neraka. Hadis riwayat Ahmad. Dan kemudian hadis pengajaran yang kita boleh ambil, pengajaran yang ke-14, apa hukum mandi telanjang? Boleh, harus untuk nak kita mandi telanjang selagi orang luar tak nampak, orang yang tak sepatutnya tengok tu tak nampak, boleh. Dan hadis dan Nabi Ayub sendiri dalam hadis yang kita bacakan tadi tu, dia mandi dalam keadaan telanjang. Dan Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari dia disebut judulnya, dia kata man igtasala uryanan wahdahu fil khalwah wa man tasattara fatasatturu afdal. Siapa yang mandi dalam keadaan yang telanjang seorang diri, okay, no problem, tapi sesiapa yang menutupi diri dia, itu lebih afdal. Pengajaran yang ke-15 kita boleh ambil, nazar itu wajib untuk nak kita penuhi sebagaimana sumpah kita. Allah tak suka kita bernazar. Nabi kata orang yang bernazar ni adalah orang yang bakhil. Kalau dia nak sesuatu daripada Allah, dia just mohon, tak payah nak bernazar-nazar. Kemudian, tapi kalau kita dah bernazar, maka kita kena tunaikan nazar kita. Nabi kata man nazara ayyuti Allah falyuti'hu wa man nazara ya'siyahu fala ya'sih. Siapa yang bernazar untuk nak taat kepada Allah, maka penuhilah nazar dia, dan barang siapa yang bernazar untuk maksiat kepada Allah, maka janganlah dia melakukan maksiat kepada Allah. Tapi tak semestinya seorang yang melakukan nazar, walaupun sebab kita tak semesti nak buat nazar. Ada orang kan, dia nak nazar, semua benda dia nak nazar. Kalau aku berjaya, aku nak nazar kan, is not really, dia bukan satu yang dituntut oleh agama kita. Sebab nazar ini asal hukum dia adalah makruh kan. Nabi SAW pernah bagi tahu sesungguhnya ia tak pernah nak membawa kebaikan. Nazar ni tak bawa kebaikan, tapi dia hanya dikeluarkan daripada orang yang bakhil. Sebab apa bakhil? Dia ingat dia nak deal-deal dengan Allah macam tu. Oh, kalau Allah bagi, aku pun puasa. Kalau Allah bagi, aku buat macam ni. Ingat Allah ni minta aja, tak payah nak deal-deal macam tu. Allah lagi maha pemurah, lagi maha kaya, nak berikan itu semua tanpa ada kita nak pergi buat syarat-syarat tertentu dengan Allah. Dan tak payah nak deal-deal macam tu dengan Allah. Itu bakhil, orang yang bakhil yang dicuba untuk nak, you give me, I give you, you help me, I help you. Tak mau macam tu lah. Bagi yang tanya nazar tu apa, dia contohnya dia kata, okay, kalau aku berjaya dalam bisnes aku ini, aku dapat keuntungan aku ini, aku nak berpuasa 10 hari. Kalau anak aku dapat 10A, aku nak sedekah 10,000. Itu contoh nazar lah. Kita janji pada Allah that kita nak buat begitu. Itu dia lebih kurang macam kita berjanji. But nak dapatkan apa-apa kebaikan ni, minta pada Allah. Don't need to nak buat syarat-syarat macam tu pada Allah. Nak kejayaan, nak anak aku 10A, minta ya Allah, berilah aku anak aku 10A. Tak payah nak buat syarat. Kau bagi anak aku 10A, aku bagi kau 10 hari puasa. Itu nazar lah. Itu bakhil lah. Kita dengan Allah, kita nak didil macam tu. Banyak orang yang bila dah sakit, dia bernazar kepada Allah, nak buat itu, nak buat ini bila disembuh. Dan bila sesuatu hilang, dia bernazar untuk nak buat itu, nak buat ini. Dan itulah kita kata Allah ni maha kaya, minta aja pada Allah tanpa sebarang syarat. So kita wajib mohon kepada Allah kalau kita sakit agar disembuhkan kembali daripada sakit ini. Kalau kita ada barang yang hilang, kita minta supaya Allah temukan kembali barang kita.
Dan jangan pula bila kita dah dapat apa yang kita pinta itu, tiba-tiba kita tak jadi nak melaksanakan nazar kita. Kita dah janji wajib untuk kita nak laksanakan nazar tersebut. Tapi adalah hukum-hukum nazar ni, dia banyaklah. Kita kena, itu satu bab fiqah yang kita kena belajar further. Dia ada, kalau orang tu nazar nak buat maksiat, macam mana? Orang tu nazar dalam perkara yang dia tak mampu, macam mana? Ya Allah, kalau aku dapat anak aku dapat 10A, aku akan berlari, aku akan berjoging, berjalan kaki sampai ke Songkla dalam masa 3 hari. Dia tak mampu. Macam mana? Ya Allah, kalau aku dapat ni, aku nak pergi ke bulan. Itu nazar-nazar yang almost mustahil untuk nak dilaksanakan. So apa hukum dia? Itu bab nazar yang kita belajarlah dalam fiqh. Kemudian antara pengajaran yang ke-16 iaitu selalu ingat, walaupun teruk macam mana sekalipun musibah yang menimpa kita, ujian, kesempitan, apa pun yang kita hadapi, selalu akan ada jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa. Mesti akan ada jalan. Orang yang percaya pada Allah, beriman pada Allah, yang sentiasa takut pada Allah, sentiasa beramal saleh, pasti akan ada jalan keluar dan rezeki yang tak disangka-sangka. Allah Azza wa Jalla sebut dalam Al-Quran kan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan bagi di jalan keluar, dan Allah akan bagi di rezeki daripada arah yang tak disangka-sangkanya. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Itu janji Allah kepada kita. Kemudian pengajaran yang ke-17, ingat, dengan kesabaran ketika kehilangan harta, keluarga, anak, apa-apa musibah yang menimpa kita ini, insya-Allah Allah akan berikan ganti yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Jangan lupa kita doa macam mana doa yang Nabi SAW ajar. Dalam sebuah hadis Nabi kata, ma min 'abdin tusibuhu musibatun fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajarahu Allahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha. Siapa yang kalau dia ditimpu any musibah, lalu dia kata inna lillah, iaitu kami ini milik Allah dan kepadanya lah kami kembali, dan dia berdoa, ya Allah, berikanlah ganjaran di atas musibah yang menimpa aku ini dan gantikanlah ianya dengan sesuatu yang lebih baik. Allah kata siapa yang sabar, siapa yang kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan doa dengan doa yang kita dah sebut ni tadi, Allah pasti akan memberikan ganjaran di atas musibah dia, dan Allah pasti akan memberikan ganti yang lebih baik insya-Allah. Kemudian pengajaran yang seterusnya, antara apa yang boleh kita nak tunjukkan kita ni bersabar, iaitu bila kita ditimpa any musibah, kita tetap mengucapkan Alhamdulillah. Ramai orang dia hanya ucapkan Alhamdulillah bila dia dapat nikmat, dia dapat bonus, dia dapat hadiah, dia dapat best semua, baru dia cakap Alhamdulillah. Tapi bila dia dapat apa yang dirasakan musibah, dia tak sebut Alhamdulillah. Sedangkan Nabi ajar kepada kita, kalau kita dapat benda yang kita rasa best, menarik, kita cakap Alhamdulillah, bini'matihi tatimmus salihat. Ya Allah, dengan Alhamdulillah, syukur pada Allah, segala puji bagi Allah, dengan kurniaannya, dengan nikmat yang dikurniakannya, disempurnakan segala kebaikan. Dan kalau kita ditimpa musibah, Nabi ajar kita sebut Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di atas setiap perkara. So this is something yang we should amalkan. Nabi Ayub tetap dia cakap Alhamdulillah kan, bila dia diuji sedemikian rupa. Dan kisah Nabi Ayub ni adalah satu pengajaran yang kita boleh ambil dalam tauladan dalam kehidupan kita. Allah berikan kepada kita ujian dan musibah bukan bererti Allah nak menghina kita, bukan Allah ingin nak merendahkan kita. Nabi Ayub boleh dijadikan sebagai satu contoh yang baik sangat dalam hal bersabar ataupun menerima ketentuan takdir Allah yang begitu menyakitkan. Allah menguji sesiapa yang Allah kehendaki, dan semua itu ada hikmahnya. Dengan kesabaran kita sebenarnya Allah nak menaikkan darjat kita sebagaimana Nabi Ayub. Bukan Allah tak sayang Nabi Ayub,
Tetapi Allah nak naikkan darjah Nabi Ayub kerana kesabarannya, kerana keimanannya. Maka di akhirat kelak Nabi Ayub akan mendapat darjat yang tinggi, ganjaran yang lebih besar di sisi Allah. Nak tak dekat dunia ini, kalau kita boleh diuji dengan kesakitan dan kita bersabar, Allah kata Allah akan bagi kita syurga. Kalau kita boleh nampak nikmat yang Allah nak berikan kepada kita, apa ganjaran yang disediakan kepada kita di akhirat kelak, mungkin kita akan cakap, ya Allah, ujilah aku hari-hari di dunia. Kita akan minta semoga tak apalah kita susah dekat dunia ni, sebab kalau kita nampak dan kita tahu apa yang Allah Azza wa Jal nak berikan kepada kita di akhirat kelak. Dan maybe it's finally Nabi Ayub, kalau kita nak tahu, dia adalah seorang yang sangat penyabar, seorang yang sangat ikhlas kepada Allah Azza wa Jal. Dia telah membuktikan bahawa dirinya adalah hamba Allah yang baik di dalam hal ubudiyah, dalam hal peribadahan kepada Allah Azza wa Jal. Dan kita boleh tengok keadaan ini ketika Nabi Ayub dalam keadaan yang senang. Nabi Ayub kaya pun dia Masya Allah, dia bersyukur kepada Allah. Dalam keadaan yang dia diuji dan susah pun dia tetap bersyukur kepada Allah. Dia tetap beribadah, berzikir kepada Allah. Dia tak pernah mengeluh, dia tidak pernah menyalahkan Allah. Dia tak pernah kata, apa salah aku, aku dah buat everything, kenapa Allah uji aku dengan begini, kau tak sayang aku ke? Never. Orang Spanyol kata nunca. Impossible, mustahil. Dia tak cakap macam tu. Dan Nabi Ayub hakikatnya adalah orang yang benar-benar kembali kepada Allah Azza wa Jal, pasrah kepada Allah dalam urusan dunia dan akhirat dia. Seorang yang sangat rajin berzikir, tidak pernah berputus-putus daripada berzikir dan berdoa kepada Allah, sebab dia sangat sayang kepada Allah, dia sangat cinta kepada Allah Azza wa Jal. Kerana itu Allah Azza wa Jal puji Nabi Ayub alaihi salam dengan pujian yang kita ni bercita-cita seandainya kita dapat pujian sedemikian daripada Allah Azza wa Jal, iaitu Allah kata, inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abd. Kami mendapati Ayub itu adalah hamba yang benar-benar penyabar, dan dia adalah senikmat sebaik-baik hamba. Subhanallah, bila Allah dah puji sebegitu, what else do we need, kan? So itu antara pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah, intipati kisah Nabi Ayub alaihi assalam. Dan kisah Nabi Ayub adalah antara kisah yang terbaik yang kita boleh jadikan pengajaran dalam kehidupan kita. Seberat mana pun ujian kita, ingat kembali kepada musibah yang menimpa Nabi Ayub, musibah yang menimpa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, I think itu sahaja perkongsian kita pada malam ini. Okay, kita tengok ada yang bertanya di IG, ada kata macam mana doa, Assalamualaikum doktor, macam mana doa-doa yang perlu kita dahulukan dan bagaimana tata tertib kita dalam berdoa. Dengan doa seperti apakah yang patut kita lafazkan dalam memulakan berdoa, Ustaz? Nak doa ni, apa-apa doa saja boleh kita nak panjatkan kepada Allah, tetapi antara adab-adab yang kita boleh lakukan, iaitu bila kita berdoa kepada Allah ini, kita dahulukan dengan puji-pujian kepada Allah Azza wa Jal. Any kind of bentuk puji-pujian, sama ada kita nak mulakan terus dengan menyeru nama Allah yang mulia, Ya Rahman, Ya Rahim. It depends on what content doa kita tu. Kalau kita minta pengampunan daripada Allah, kita sebutlah Ya Ghafur. Kalau doa kita tu mengandungi tentang unsur-unsur yang minta apa. So sebab tu is very important and very good untuk nak kita mendalami fiqhul asma wal husna. Dan kita mendalami fiqh asma wal husna, nama-nama Allah yang baik ini, supaya kita boleh faham dan kenal sifat-sifat Allah, nama-nama Allah ni. Bila kita kenal nama dan sifat-sifat Allah ni, kita berdoa kepada Allah pun insya-Allah kita gunakan dengan konteks yang betul. Allah kata walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah tu ada nama-nama yang mulia, maka serulah, doalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Kemudian nak doa apa saja, doalah. Kalau kita sebaik-baik doa is kita gunakan doa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab bila kita ajar, apa yang doa Nabi SAW ajar kepada kita mengandungi makna yang cukup luas dengan kalimah yang begitu ringkas. Dan Allah Maha mengetahui dan Allah Maha memahami. Dan kemudian antaranya is cubalah cari waktu-waktu yang mustajab berdoa. Antaranya adalah waktu ketika kita sebelum memberikan salam.
ketika kita salat, selepas kita tahiyatul akhir, sebelum kita salam, antaranya ketika kita bersujud, antaranya 1/3 malam akhir. Ya, itu antara waktu-waktu yang mustajab untuk nak kita berdoa, dan kita cuba untuk nak kejar waktu-waktu tersebut. Kemudian ada yang bertanya, bolehkah kita minta diberi kesabaran seperti Nabi Ayub? Of course. Kita minta, ya Allah, kurniakanlah aku diberi kesabaran seperti Nabi Ayub. Ya Allah, berikanlah aku akhlak yang mulia seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah aku minta kemuliaan, sifat-sifat mulia seperti Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita minta kepada Allah. Nabi dia ajar kepada kita, kalau kita nak minta kepada Allah, jangan minta yang sikit-sikit, minta terus yang tinggi. Nabi pernah dengar sahabat Nabi ni di doa syurga Allah ni kan, dia nak minta sipi-sipi je kan, macam kita lah, ya Allah, kalau aku dapat duduk kat pintu syurga pun tak apalah. Jangan doa macam tu. Nabi tegur, Nabi cakap kat sahabat tu, mintalah kepada Allah syurga jannatul firdausil a'la, syurga firdaus yang tertinggi. Sebab Allah Maha kaya, tak efek pun kalau kita nak minta yang paling tinggi. Jangan kita malu dengan Allah, sebab Allah ni sifat ketuhanan dia tak suka kalau kita tak memohon kepada dia. Manusia ni lain. Manusia ni kalau kita minta kepada dia akan rasa macam rasa macam tak suka pula orang minta pada dia kan. Muka yang sama minta kali kedua, lagilah dia bengkak. Tapi Allah Azza wa Jalla dia suka. Mintalah pada Allah, berulang kali merayu kepada Allah. Allah lagi dia sayang, dia suka pada hamba-Nya. Sebab itu sifat Allah. Sifat Allah sebagai Tuhan yang Maha Kaya, dia suka bila ada hamba yang mendambakannya. Manusia ni no, dia lagi diminta lagi dia marah. Tapi Tuhan lagi minta, lagi sayang. Kemudian, Assalamualaikum doktor, boleh ke kita kata kita takut nak jadi alim sebab takut diberi ujian daripada Allah Azza wa Jalla, sebab ujian orang alim ini lebih berat? Well, jangan minta macam tu, sebab ilmu itu penting. Bahkan Nabi SAW suruh kita jadi orang yang berpengetahuan. Dengan ilmu lah, maka itu akan membuahkan keimanan. Dengan ilmu lah insya-Allah kita akan mampu menghadapi ujian-ujian dan kesabaran yang mendatang. Saya bagi tahu sebagai satu contoh ni, kalau kata diri saya sendiri. Okay. Mungkin sifat asal saya ketika saya remaja, ketika saya muda-muda dulu, macam sekarang dah tua kan. Yalah, masa remaja dulu. Sifat asal saya ni mungkin teruk lah. Mungkin jenis panah baran, jenis yang sensitif, very oversensitive, jenis yang kalau marah merajuk tu tak ingat dunia, jenis yang very rebellious. But benda tu bila Allah berikan kepada kita, ialah alhamdulillah ada sikit-sikit sebanyak ilmu yang kita belajar, benda itulah yang membuahkan keimanan bila mana kita diuji dengan ujian-ujian perasaan macam tu. Sampai bila kita rasa macam ialah itu karakter asal kita dulu, yang akan halang kita adalah takwa dan keimanan yang ada. Dengan ilmu yang kita kata, dulu aku ingat Nabi pernah ajar macam ni. Nabi, inilah masa untuk aku apply. Inilah masa untuk aku bersabar. Inilah masa untuk aku dan ini. Jadi iman dan takwa itu terhasil daripada ilmu bermanfaat yang kita pelajari. So jangan rasa macam takut untuk nak mencari ilmu sebab takut untuk nak mendapat ujian. So ujian ni boleh menimpa pelbagai. Sometimes kalau kita tak ada ilmu, tak ada iman dan takwa, ujian yang tak berat tu pun kita tak boleh nak hadapi. Some orang dia nampak ujian tu macam kita kadang tengok, kita dengar orang tu cerita, ujian ni taklah besar sangat. Tapi orang tu dah depression, dah rasa macam dunia dia dah tamat, dah kiamat dah dunia ni. Sebab ujian tu ringan, tapi disebabkan keimanan yang lebih tipis dan ilmu yang kurang menyebabkan dia tak dapat nak handle ujian ringan yang Allah telah berikan kepada dia. Tapi orang yang beriman tengok seperti Nabi Ayub alaihissalam. Sebabkan dia ada ilmu, sebabkan dia ada iman yang tebal, takwa yang tinggi, ujian tu datang kok mana pun, berat macam mana pun, alhamdulillah dia tetap boleh handle. Doktor, saya pernah dengar we shouldn't ask for being sabar, instead ask for al-afiyah. How can kita minta kepada Allah Azza wa Jal anything
sifat-sifat yang mulia. Ya Allah, kurniakanlah aku kesabaran yang tinggi. Mana boleh kita tak minta tak boleh minta nak jadi sabar. Kita minta, ya Allah jadikanlah aku orang yang penyabar. How can? Al-afiyah maksudnya adalah kesejahteraan. Dia umum. Kesejahteraan ni any kind of kesejahteraan dari sudut agama, daripada sudut kesihatan, daripada sudut anything. But kesabaran is satu sifat yang mulia. Macam mana kita tak boleh nak meminta kesabaran tersebut? Itu satu benda yang pelik lah. Sangat-sangat pelik. Kita minta kepada Allah, ya Allah, kurniakanlah aku akhlak yang mulia. Hassin khuluqi kama hassanta khalqi. Ya Allah, perbaikilah, perindahkanlah akhlak aku sebagaimana engkau perindahkan rupa parasku. Akhlak yang mulia ini merangkumi pelbagai sudut. Sabar, syukur, itu nak spesifik pada Allah, boleh, you can do that. Okay, ada yang bertanya doa sebelum salam itu kena lafaz ataupun di dalam hati. Sebaik-baiknya dalam solat kita ini, kita kalau doa tu dalam bahasa Arab, kita bolehlah berbuat bunyi tu keluar, tapi kita boleh juga berdoa di dalam hati. Dan sebaik-baiknya dalam solat itu kita doa dalam hati supaya kita tidak mengganggu. Kalau kita solat jemaah, kita tak mengganggu orang lain. But kalau kata kita nak melafazkannya ketika kita solat bersendirian, cukuplah dengan kadar yang kita sahaja boleh mendengarnya. Tak perlu untuk nak kuat-kuat. Fad'uhu tadarru'an wa khufiyah. Allah pun kata kalau kita nak berdoa pada Allah, mintalah secara perlahan-lahan. Jangan nak minta macam meraung-raung, menjerit kuat begitu kan. Okay. Ada yang kata, Ustaz, ada tak uji nabi-nabi yang hidup sezaman dengan Nabi Ayub? Wallahu ta'ala alam. Macam kita bagi tahu, para nabi ni ramai. Dalam hadis bagi tahu ada 124,000 orang. Dan of course, sangat-sangat ramai nabi yang diutuskan. Dan ada kemungkinan ada yang hidup sezaman dengan Nabi Ayub alaihi salam, tetapi Allah tak ceritakan kepada kita. How should we know? Jadi apa yang Allah tak cerita pada kita, kita pun tak pandai-pandai untuk nak menganggarkannya. Dan Nabi daripada kalangan Bani Israel sangat ramai. Cuma apa yang disebutkan ini adalah Rasul. Rasul ni dia macam the absolute punya, dia yang bawa, dia yang diperturunkan syariat. Nabi-Nabi ni dia akan ikut syariat para Rasul yang diutuskan kepadanya. Baik. Saya ingat sekadar itu sahaja dulu pada malam ini. Terima kasih kepada semua hadirin hadirat yang bersama dengan kita pada malam ini. Alhamdulillah, insya-Allah moga-moga kita ambil pengajaran yang banyak kita boleh dapati daripada kisah Nabi Allah Ayub alaihi salam ini. Moga-moga insya-Allah dijadikan sebagai praktikal dan pedoman dalam hidup kita. Kita semua ini sentiasa tak lari daripada ujian Allah. Maka ingat balik kepada kisah Nabi Ayub ini, insya-Allah moga kita menjadi hamba Allah yang lebih bersabar dan lebih bertakwa. Lebih kita diuji, lebih kita bersabar, lebih kita bersyukur, lebih kita bertakwa kepada Allah, insya-Allah. Baik, kita berjumpa lagi pada minggu yang akan datang. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada sahabat-sahabat semua di Facebook, di Zoom dan juga di live IG kita. Terima kasih dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.